Kemudian sekarang mari kita bincang berkaitan dengan berakhirnya dunia ini menurut sains dan hadis. Oke, dalam gambar ini ditunjukkan komet menyerang dunia dan dengan kelajuan yang tinggi dia jatuh ke bumi dan bumi akan melentuk kepada bumi. Dalam Islam, konsep berakhirnya dunia dan kiamat telah dijelaskan dalam banyak hadis dan diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, terdapat juga argumen ilmiah yang menyokong pandangan ini. Mari kita bahas kedua aspek ini. Teori Big Bang. Scientifically, the Big Bang theory has provided a framework for understanding the origin of universe. Ya, asalnya dunia ini daripada teori Big Bang, mula-mula langit dan bumi bersatu, kemudian Allah pisahkannya dalam sudut Al-Quran ini, maka ditimbullah teori letupan yang besar dipanggil Big Bang. Big Bang meletup, berlaku letupan yang bersatu, maka berpisahlah langit dan bumi dan wujudnya universe. However, this theory also implied that the universe will experience an end caused by its entropy or thermal decay, where the energy in the universe will deplete and lead to destruction. Dan akan berlaku letupan yang kedua. Letupan yang kedua ni ataupun tiupan sangkakala yang kedua, maka bila berlaku letupan yang kedua, letupan yang memusnahkan segala-galanya. Berlakulah kiamat. Ya, pelanggaran antara satu sama lain. Yang dilanggar oleh komet, batu yang besar. Maka bumi akan musnah dan meletup. Tentang akhir zaman, hadis dari Sahih Muslim dan Bukhari, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan banyak hadis yang meramalkan tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, Antichrist, turunnya Nabi Isa, Yesus kembali ke bumi, naiknya matahari daripada barat, keluarnya binatang-binatang besar, terjadinya perang besar, dan lain-lain hadis. Sekarang telah berlaku perang-perang besar di mana Palestin terdiserang Israel. Hadis-hadis ini boleh dijumpai dalam Quran, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Okay, kita lihat dalam argument science, destruction of the sun. According to the scientific knowledge, our sun is a star that has its own lifestyle. Matahari ada dia punya jangka hayat ni. Jangka hayatnya habis, dia akan meletup. At some point, the sun will undergo drastic changes in its life cycle known as the red giant phase and supernova. Ya, dalam Quran sebut dia menjadi macam flower. Tengok gambar ni ya. Matahari terbit akan terbit dari barat, kemudian dia akan berpecah ya sampai akhirnya. Jangka hayat dia dah habis. Hadis tentang tanda-tanda kiamat. Dalam kitab-kitab hadis terdapat banyak hadis yang meramalkan tanda-tanda kiamat seperti peningkatan kejahatan dan maksiat yang mana berlaku sekarang ni. Penyebaran kezaliman juga berlaku, penindasan ya, terutama di negeri Palestin sekarang ni. Penurunan nilai-nilai moral, anak-anak tidak menghormati ibu bapa. Anak-anak dulu dia bila jalan depan ibu bapa dia tunduk. Kemudian dia jumpa ibu bapa, jumpa orang tua, dia cium tangan, dia peluk. Sekarang anak-anak sekarang tak ada dah. Penurunan nilai-nilai moral dan tanda berlakunya kiamat. Penyebaran riba, peningkatan gempa bumi, ya, wujudnya tsunami, berlakunya puting beliung, ya, bencana alam dan lain-lainnya. Tengok dalam gambar ni, kat Jepun berlaku tsunami dekat Aceh, berlaku gunung berapi meletup. Okey. Berlaku macam-macam bencana, siklon di Taufan di Tacloban, Filipina, di Amerika. Kerosakan lingkungan dan perubahan iklim, ilmu pengetahuan juga memberikan bukti bahawa manusia telah menyebabkan kerosakan besar pada lingkungan dan perubahan iklim yang signifikan. Berlakunya pencemaran udara, di mana kenderaan-kenderaan mengeluarkan asap, kilang-kilang mengeluarkan asap, orang baling sampah-sampah di sungai-sungai sehingga berlaku banjir, tersumbat longkang-longkang. Iaitu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maka berlakulah kerosakan di langit dan di bumi kerana tangan-tangan manusia. Mereka berperang dan lantarkan bom atom antara satu sama lain, ya, merosakkan bangunan, ya. Itu dia tanda-tanda dia. Jika tidak ada tindakan diambil untuk memperbaiki kerosakan ini,
maka berlakulah kerosakan yang berpotensi untuk menghancurkan ekosistem bumi, maka berlakulah kerosakan keseluruhannya, iaitu dipanggil kiamat. Hadis-hadis lagi berkaitan dengan kehancuran alam semesta. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW juga meramalkan tentang kehancuran alam semesta, termasuklah bumi. Contohnya hadis yang menyatakan bahawa bumi akan digoncangkan sehingga segalanya yang ada di atasnya keluar dan langit akan terbelah menjadi 7 lapis. Okay. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu dalam ayat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, bumi akan melontarkan segala apa yang ada dalam isinya dan manusia akan panik, maksud terkejut, apa jadi pada bumi, apa jadi pada bumi ini. Maka bumi akan menceritakan hal dia. Kerana apa? Dia membuat itu kerana perintah Allah. Dalam teori Big Bang, secara ilmiah, teori Big Bang telah memberikan kerangka kerja untuk memahami asal-usul alam. Asal-usul alam itu daripada bumi, satu letupan yang besar. Ya, mula-mula bumi dan matahari, bumi dan alam ini, langit ini, dia bercantum, kemudian Allah pecahkan dia. Dalam moden kata, Big Bang berlaku. Aku berlakunya letupan yang besar ataupun tiupan sangkakala yang besar. Ya, berlaku letupan yang besar tu, bumi dan langit akan berpecah dan dia berkembang besar. Jadi sekarang sistem universe, galaksi, semua sekali planet-planet terbentuk. Kemudian di akhir zaman, dia akan berlaku lagi Big Bang dan mereka akan berlanggar antara satu sama lain dan akan berlaku ya, dalam letupan yang kedua ataupun tiupan sangkakala yang kedua. Namun teori ini juga menyiratkan bahawa alam semesta akan mengalami akhir yang disebabkan oleh entropi atau redaman thermal, di mana energi dalam alam semesta akan habis dan menyebabkan berlakunya kehancuran alam semesta ini. Jadi sekarang ni kena buat baik, akhlak yang mulia, amalkan yang baik, sebab nanti kamu akan ditanya. Walaupun sebisi zarah kamu buat baik, akan ditanya. Dan sebesar zarah kamu buat jahat, akan ditanya, akan disoal. Ya? So, kena buat baik, kena buat baik, kena buat baik. So, dengan demikian, sementara hadis-hadis tentang akhir zaman memberikan pandangan dari perspektif agama, argumentasi ilmiah dan sains juga menunjukkan kemungkinan kehancuran dunia dan alam semesta berdasarkan prinsip-prinsip fisika dan sains alam semesta. Dalam Islam, keyakinan akan kiamat dan akhir zaman merupakan bahagian integral dari iman. Kita percaya kepada hari kiamat yang mempengaruhi cara umat Islam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak boleh buat jahat, mereka tidak boleh buat maksiat. Tengok gambar ini, macam mana berlakunya expansion universe ini daripada satu Big Bang, dia menjadi membesar, langit dan bumi berpisah. Kemudian di akhirnya nanti akan berlaku lagi penguncupan dia, di mana berlaku peletupan yang besar, masing-masing berlanggar antara satu sama lain, maka hancurlah dunia. Tengok gambar ni, dia macam trompet, betul? Itulah tiupan sangkakala. Yang ini dibuat dalam infografi. Terus Big Bang dari fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, fasa 5, fasa 6, fasa 7 yang berbilion-bilion tahun berlaku. Ya, selepas 3 minit apa akan berlaku? Selepas 1 juta tahun apa berlaku? Selepas bilion tahun akan berlaku. Dan sampai sekarang ni lah universe zaman moden ini berlaku, yang kita lihat sekarang ni, yang kita berada sekarang ini adalah dah selepas beribu-ribu tahun, berjuta-juta, bilion-bilion tahun berlaku. Ya. Evolusi itu ya, dan dia akan kembali balik melalui Big Bang yang kedua, di mana semua negara akan musnah, dunia akan musnah, bumi akan musnah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap satu segala-galanya akan musnah, yang tinggal hanyalah Rabb, Tuhan kamu. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat apa nikmat Tuhan kamu? Manakah yang kamu hendak? Dalam surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, muka surat yang kedua.
Second Big Bang akan berlaku, dia meletup macam ni. Tengok, dia meletup macam ni. Anda tengok dia, daripada satu titik, dia akan meletup dan akan tembak per semua planet-planet di universe, maka akan berlaku lah. Okay, ni ada sistem di mana asteroid ni diberlanggar. Tengok bahagian pertama, kedua, dia punya galaksi tu, dia punya putaran itu, dia akan berselisih pada satu ketika. Akan masa tu dia akan berlanggar. Okay, anda boleh cari dan baca dalam fakta sains. Yeah. So, anda faham ni, anda boleh jawab dalam soalan-soalan exam ataupun interview ataupun bila ada orang tanya. Ya. Maka berlaku musnahan. Okay, ni ada teori Big Bang dan punca-punca pencemaran alam ini yang dilakukan oleh manusia. Yang ini adalah yang dilakukan oleh alam.